Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Hari ini saya bersama dengan dua orang ahli parlimen dan juga seorang penggiat dan juga pemerhati budaya dalam negara ini. Saya malam ini bersama dengan YB Ahmad Fadil Syari, merupakan ahli parlimen Pasir Mas, merupakan timbalan Ketua Pemuda PAS. YB Fahmi Fazil, ahli parlimen Lebah Pantai dan juga merupakan pengarah komunikasi Parti Keadilan Rakyat PKR, juga bersama dengan saya, dan saudara Idin Koo, pengasas pusaka, bersama dengan kami dalam Dialog Tiga Penjuru. Akhirnya apa sahaja yang berlaku dan juga apa sahaja suhu dalam Dewan Rakyat yang berlaku dalam tempoh beberapa hari ini. Rakyat mahukan solusi dan juga bagaimana ahli politik boleh bersatu untuk tangani pandemik. Saya ajukan soalan dahulu kepada ahli-ahli yang berhormat dahulu. Saya tanyakan dulu kepada YB Ahmad Fadli. Mungkin bagaimana kita memahami dan juga bagaimana YB melihat perjalanan mesyuarat khas yang berlangsung selama beberapa hari ini? Kalau rakyat ingin melihat masalah dan juga cerita menangani pandemik itu ditangani dengan baik, adakah mesyuarat, perbincangan, perbahasan berlaku seperti yang diharapkan oleh rakyat pada pandangan YB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan ahli panel, moderator dan juga para pendengar sekalian. Namanya terima kasih di atas jemputan untuk saya bersama-sama dengan Astro Awani. Berhubung dengan sidang parlimen khas yang sedang berlangsung sekarang ini, yang ia merupakan sidang khas yang merupakan yang masih dikira kita berada di penggal yang ketiga, kerana penggal keempat masih belum lagi dibuka, dan merupakan satu sidang yang kita adakan khusus untuk kita mendengar taklimat atau penerangan daripada menteri-menteri berhubung dengan plan yang telah pun dilaksanakan dan sedang berjalan dalam kita untuk menangani COVID-19 pada hari ini. Dan saya kira dalam beberapa hari kita bersidang ini sudah banyak input-input yang dapat kita perolehi, cuma dari sudut suasananya ia agak biasalah. Bila kita masuk parlimen ini, saya rasa itu benda yang biasa, bertikam mulut, bertikam lidah dan sebagainya, dan sudah pasti menjadi tanggungjawab di pihak kerajaan untuk menjawab segala macam serangan di pihak membangkang semasa kami berada di kerusi membangkang pun. Saya kira itulah juga suasana yang sedang berlaku, iaitu bertikam lidah dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya, at the end-nya, kita dapat melihat bagaimana kesimpulan-kesimpulan atau idea-idea yang begitu baik yang saya kira dapat dilaksanakan oleh kerajaan, mengambil kira perbahasan-bahasan yang sudah berlangsung dalam masa beberapa hari sidang parlimen ini. Dan rakyat boleh melihat bagaimana plan-plan yang telah dibuat oleh kerajaan dibahas oleh ahli-ahli parlimen. Walaupun pada saya secara peribadi, saya melihat masa sangat-sangat mencemburui kita. Terlampau banyak perkara-perkara yang perlu untuk diketengahkan. Dan seboleh-bolehnya kita mahu bersidang sebagaimana dulu kita bersidang sampai ke malam. Saya tidak ada masalah pada ketika itu. Tapi sekarang kita berdepan dengan masalah wabak pandemik COVID-19, terpaksa memberikan ruang kepada pengudaraan dan sebagainya, dan kita bergantung pada nasihat yang dikemukakan oleh Tan Sri DG. Saya kira ini merupakan langkah yang merupakan langkah shilling yang terpaksa diambil oleh kerajaan bagi memastikan bahawa tidak timbul selepas ini kluster parlimen sebagaimana yang saya kira ditakuti oleh sebahagian daripada rakyat. Dan kalau kita kira dari sudut bantuan-bantuan yang telah diumumkan oleh kerajaan, ia begitu banyak, saya tak perlu ulang bagaimana ada prihatin, parti PKS, penjana, pemerkasa dan sebagainya. Tetapi walaupun bantuan ini sudah cukup banyak, rakyat mahu melihat apa lagi yang kerajaan boleh bagi, apa lagi yang kerajaan boleh bagi. Saya ambil contoh 300,000 yang diberikan kepada setiap ahli parlimen, walaupun jumlah ini ialah jumlah yang besar yang tak pernah diberikan kepada dalam mana-mana era pentadbiran kerajaan pun kepada semua ahli parlimen, tak kira pembangkang maupun kerajaan. Ini satu jumlah yang besar, tetapi ia jauh lagi untuk mencukupkan keperluan rakyat yang sebenar. Setiap rakyat, setiap penerima bakul makanan, ya paling maksimum mereka dapat RM100. So RM100 ni berapa hari saja mereka boleh gunakan duit ini untuk mereka pastikan dapur mereka berasak. So, jadi kerajaan memerlukan satu plan yang lain. Rakyat mahu keluar daripada kemelut ini. Rakyat tidak mahu bergantung kepada bantuan semata-mata. Rakyat mahu keluar bekerja, rakyat mahu keluar mencari rezeki dan sebagainya. So apa plan
kerajaan. Di sinilah peluang terbaik untuk kerajaan bentangkan dan dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen. Okey, Ahmad Fadli, mungkin kita sentuh itu sebentar lagi, tetapi bagi YB Fahmi Fazil, mungkin lebih 8 bulan parlimen tidak bersidang. Reaksi rakyat apabila menonton perbahasan ataupun mesyuarat khas, ada pandangan yang mengatakan bahawa ini bukan sesi debat, tapi ini adalah sesi luahan perasaan, dan kadang-kala ada beberapa perkara penting yang dibincangkan, kita terlepas beberapa perkara dan juga hujah-hujah yang penting untuk diambil kira kerana terlampau ramai yang berdiri. Pandangan peribadi YB Fahmi Fazil, adakah anda sudah menjalankan tanggungjawab anda mengimbangi antara secara peribadi dan juga secara ahli politik, secara keseluruhannya bagaimana yang kita perlu tahu? Saya setuju dengan Yang Berhormat Pasir Mas. Ya. Kita tak cukup masa sebenarnya, dan bagi ramai ahli parlimen, terutama di pihak pembangkang, tidak kira parti, malah juga ada di kalangan ahli-ahli parlimen UMNO yang merasakan sidang ini tidak mencapai maksud sebenar, titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga titah Raja-Raja Pemerintah. Dan apa yang disebut adalah perbahasan. Apa yang kita disajikan adalah penerangan oleh Menteri Kuliah. Malah sewaktu Menteri Kesihatan memberikan ucapan, beliau membaca dari teks dan akhirnya saya terpaksa bangun kerana beliau sendiri telah boring membaca teks beliau, sehingga saya minta tolonglah hantarkan PDF. Selepas itu dia hantar PDF dan dia hantar salinan. Jadi kami selepas berbulan-bulan tak dapat datang ke parlimen menjalankan tugas, menyuarakan masalah yang dihadapi oleh rakyat, dan memang masalah itu sangat besar. Orang di kawasan saya sendiri, hampir setiap hari ada warga lembah pantai yang meninggal, ramai yang hilang kerja, ramai yang tak ada pendapatan, yang susah, yang nak kena ditendang keluar. Dan bagaimana nak kami bangkitkan isu-isu ini sekiranya kekangan diletakkan dan tidak ada perbahasan dalam erti sebenar perjalanan parlimen dengan ada usul dan ada undian. Jadi lihat ramai dari kalangan menteri-menteri cuba mengelak dengan menggunakan alasan teknikal. Tapi sebagai seorang ahli parlimen, saya ada banyak tugas selain daripada menjaga kawasan, warga di lembah pantai. Tapi saya telah mengangkat sumpah untuk mempertahan Perlembagaan Persekutuan. Dan bila kita sebut perkara 150-3 berkait dengan darurat, perkara pertama yang sepatutnya kerajaan lakukan dari segi prinsip, dari segi perlembagaan itu ialah membentang dengan usul untuk melulus ataupun mengundi tentang memutuskan tentang proklamasi darurat itu. Itu tidak berlaku, dan malah pada hari pertama kita disajikan dengan satu kenyataan oleh Yang Berhormat Kota Baru, Menteri Undang-Undang dan Ahli Parlimen, yang mengatakan sejumlah ordinan darurat tiba-tiba telah dibatalkan pada 21 hari bulan Julai, dan itu, kenyataan itu yang sehingga hari ini belum lagi ada penerangan, penjelasan, malah juga sama ada penafian ataupun pengakuan adakah telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ataupun tidak. Yang Berhormat Speaker telah meminta Yang Berhormat Kota Baru hanya memberi penjelasan pada hari Isnin 2 hari bulan Ogos. Jadi isunya bila berjalan parlimen, ada aturan dan ada peraturan. Tapi yang kita lihat hari ini, ia semua tidak teratur, dan akhirnya rakyat beratur untuk mohon bantuan dari kami, dan kami masih terus, saya, Yang Berhormat Pasir Mas, kami semua masih terus menjalankan tugas. Tapi sebagai seorang ahli parlimen, saya angkat sumpah untuk pertahankan perlembagaan, dan itu perkara utama yang perlu kita selesaikan, iaitu berkait dengan proklamasi darurat dan ordinan darurat. YB Pasir Mas kata tadi, biasalah ahli politik bertikam lidah. YB Fahmi Fazil pula rasanya bagaimana? Adakah itu satu norma yang perlu diterima oleh rakyat pada hari ini? Itu resmi, itu sebahagian daripada rencam, asam garam melihat perjalanan parlimen. Saya rasa sidang kali ini, sidang khas, dia bukan sidang biasa, sebab bila penggal, sepatutnya kita dah masuk penggal keempat, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Ahmad Fadli tadi, tapi telah diberikan ataupun diadakan satu sidang khas, dan apa yang sebenarnya memang kali ini ramai yang menonton, dan ramai nak tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam parlimen. Sebab saya rasa interest tu sangat tinggi, sebab
mereka merasakan mereka mahukan satu perubahan, satu apa yang diusahakan oleh kerajaan itu bagi mereka mungkin belum lagi mencapai maksud sebenar untuk menyelesaikan masalah mereka di luar. Jadi mereka menonton dan bertanya apa yang sebenarnya berlaku, dan mungkin ramai yang terlihat, adakah ini sebenarnya norma dalam parlimen? Ya, memang. Tapi alhamdulillah berbeza dengan parlimen-parlimen lain. Di setengah parlimen lain mereka sampai baling kerusi dan sebagainya. Alhamdulillah di Malaysia kita tak sampai ke tahap itu sebab satu, kerusinya terlalu berat. Tapi Idin, ini cakap orang politik dan saya suka, itu sebab saya mulakan dengan bertanyakan dengan ahli yang berhormat kita. Tapi Idin, kita yang menonton ketika ramai yang bekerja dari rumah, ketika ramai menghadapi kesukaran, bagaimana reaksi kita dengan pertikaman lidah, dengan kekecohan dan juga dengan pertikaman lidah ini? Adakah ini satu norma yang harus dijadikan satu perkara yang tidak mengapa, ini memang resam di parlimen, kerana hakikatnya kita berhadapan dengan waktu ataupun peperangan yang begitu sukar pada ketika ini? Pandangan Idin bagaimana? Ya, sebenarnya saya telah memerhatilah perbahasan selama 2 hari ini, dan walaupun ada banyak di kalangan khalayak ramai yang terasa frust dan terasa mungkin apa yang tengah berlaku dekat parlimen ni, saya setelah hampir beberapa bulan ni yang parlimen tak bersidang, saya agak rindulah dengan rio rendah dari parlimen tu. Walau bagaimanapun kita harus memahami bahawa ini adalah sidang khas, dan sidang khas itu ada terpaksa ada hajat atau purpose yang penting, ya. Dan kita harus mengiktiraf bahawa bukan saja ini bukan sesuatu keadaan atau sesuatu zaman yang agak berbeza, tetapi ia memang luar biasa dan lain dari yang lain, ya, zaman pandemik ni. Jadi bagi saya dalam 2-3 hari ini saya rasa macam kebanyakan ahli parlimen ni dalam tadi ada pengacara yang datang berkata bahawa YB nampak penat. Sebenarnya dia tak nampak penat sangat sebab di parlimen tu bila angin dah naik, ya, gerak angin lah kita panggil tu, agak seronok juga mereka berbahas. Yang jadi penat ialah para penonton yang cuba ingin nak memahami sebenarnya keadaan pandemik ini sekarang kita di mana sebenarnya, ya. Dan ada 3 matlamat utama yang harus dialamatkan dalam persidangan dan perbahasan ni selama beberapa hari yang akan datang. Dan saya haraplah bahawa saya faham bahawa di dalam medan politik itu apabila kita berjumpa di parlimen, bagi pihak pembangkang setiap kali kena cari peluang, ya. Dan bagi pihak kerajaan atau pemerintah, ia akan berdiri di garis pertahanan. Itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi saya haraplah bahawa kita ada 3 matlamat yang sangat penting yang harus dialamatkan, iaitu keadaan pandemik pada hari ini, apa sebenarnya keadaannya. Yang beberapa bulan ni kita hanya terpegun dengan nombor, ya. Tapi kita harus diberi penjelasan yang jauh lebih mendalam, ya, tentang variasi, tentang keadaan virus itu sendiri, bagaimana ia berbeza di antara satu sama lain, apakah pendekatan untuk menangani isu-isu ini, ada isu-isu ekonomi yang harus ditangani dan kita harus bersemuka dengan keadaan yang sebenar, bukan hanya melontarkan nombor dan ini sedang dibuat, itu tidak dibuat dan sebagainya, tetapi satu pendekatan yang forensik, ya, bagaimana kita dapat menyelami keadaan sebenarnya, dan juga kena ada perbahasan yang agak serius tentang strategi dan plan-plan pemulihan. Sejak sehari 2 ini ada sikitlah, tapi tak begitu nampak, ya. Tak apalah, 1-2 hari ini boleh dikatakan dalam jazz mode, ya, improvisatory selepas beberapa hari. Tapi saya rasa penerangan tentang 3 perkara pokok ini harus menjadi jauh lebih matang. Saya mengulaslah ucapan Dr. Mahathir semalam, ya. Ia menggunakan when are we going to be serious.
about battling this pandemic. Bila kita nak mula betul-betul serius, dan serius itu bermakna kita harus membuka ruang, membuka dimensi dan menangani pandemik ini secara holistik. YB Dr. Fadli, Fadli, adakah kita sudah benar-benar ahli politik khususnya parti-parti politik sudah berlapang dada masuk Dewan Rakyat dan juga bersedia untuk memikirkan cara yang terbaik, atau masih lagi kita berbincang mengikut blok, masih lagi kita gunakan strategi menyerang bertahan dan perkara-perkara yang BAU pada business as usual dahulu, tetapi pendekatan itu mungkin tidak sesuai pada ketika ini. Bagaimana kita melihat sepatutnya lebih banyak kolaborasi antara mana-mana blok dan juga pemikiran yang terbaik yang sepatutnya diangkat? Kalau masa tak cukup, adakah itu saja alasannya? Okey, terima kasih. Saya nampak bahawa parlimen kita semakin bergerak ke arah sedikit matang berbanding dengan dulu, tapi untuk memberikan input yang terbaik kepada rakyat, ia masih belum lagi cukup sempurna. Kalau saya secara peribadi, saya mengimpikan suatu masa nanti kita tidak berbicara tentang kerajaan atau pembangkang. Semua bercakap tentang buah fikiran, kita bercakap tentang idea, dan kerajaan sendiri sepatutnya memahami apabila mana-mana ahli parlimen kerajaan bangun dan bertindak sedikit kritikal terhadap kerajaan, itu bukan bermaksud bahawa ahli parlimen ini ingin menjadi pembangkang. Tidak. Dan pembangkang sendiri apabila tiba masanya untuk menghargai sumbangan daripada kerajaan, mereka sepatutnya tidak malu-malu untuk bangun mengucapkan terima kasih kepada kerajaan, tahniah terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Hari ini kita berbincang sebagaimana disebut tadi bahawa kita lebih berbicara mengikut blok masing-masing. Kalau blok A, dia terpaksa mengikut apa yang disebut oleh apa yang diarahkan oleh whip masing-masing, dan sistem itu satu sistem yang kita sudah pakai sekarang ini. Tetapi apabila kita bercakap tentang idea, satu masa nanti semua pihak sepatutnya terbuka untuk menerima apa jua perkara ataupun apa jua idea yang boleh kita ketengahkan demi kebaikan dan kemaslahatan rakyat. Kerana saya melihat bahawa kedudukan kerajaan yang simple majority seperti ini dalam beberapa aspek ia sebenarnya agak baik untuk rakyat. Kalau kita lihat dari sisi positif, kerana betapa kerajaan yang berada dalam simple majority seperti ini, mereka melakukan sesuatu yang dalam erti kata lain untuk melunakkan hati ahli-ahli parlimen. Saya ambil contoh pemberian bakul makanan 300,000. Sepatutnya dalam keadaan kerajaan pun income kurang, cukai kurang dan sebagainya, dan kerajaan sangat-sangat terpaksa menerbitkan bond berhutang dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini pun kerajaan bertindak untuk mengumumkan pemberian RM300,000 kepada setiap ahli-ahli parlimen, tak kira pembangkang maupun kerajaan. Kita bandingkan dengan kerajaan sebelum daripada ini, even Barisan Nasional ataupun ketika Pakatan Harapan, dalam keadaan kerajaan sedikit stabil pada masa itu, ahli parlimen pembangkang tidak diberikan peruntukan seperti ini. Dalam situasi yang kritikal seperti ini, kerajaan bertindak untuk memberikan bantuan ataupun peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, melegakan sedikit ahli-ahli parlimen bila mereka dikunjungi oleh rakyat mereka masing-masing. Sekurang-kurangnya adalah juga ahli parlimen yang dapat bergambar bersama dengan lori beras dan sebagainya. Tetapi ia terhasil, pada saya secara peribadi, ia terhasil apabila kerajaan berada di atas simple majority. Kerajaan berada di atas simple majority dan kerajaan bertindak untuk paling tidak melunakkan sedikit sebanyak serangan daripada ahli-ahli. YB Fahmi Fazil bersetuju dengan kenyataan oleh YB Pasir Mas tadi? Ya, ada dua perkara paling penting ya dalam keadaan sekarang. Pertama, realitinya kita telah melepasi angka 1 juta kes. Ya, dan selama beberapa hari jumlah kematian lebih daripada 200 orang sehari. Kita perlu faham 200 orang meninggal dunia akibat COVID-19 ya. This is ridiculous. Ya, tak boleh kita fahami. Itu satu. Kedua, kenyataan media daripada penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mewakili Raja-Raja Pemerintah pada 16 hari bulan Jun telah menyatakan bahawa kerajaan mesti stabil dan efektif, berkesan. Kerajaan yang ada simple majority dalam keadaan tak jelas majoriti itu, tak pernah diuji keabsahan, ya, seperti yang berlaku pada tahun 1976,
sewaktu Perdana Menteri berpindah, ya, jawatan Perdana Menteri berpindah daripada Tun Razak kepada Datuk Hussein On, ataupun 2003 sewaktu berpindah daripada Dr. Mahathir kepada Pak Lah. Kali ini sekalipun tak pernah diuji, ya, secara direct. Dan itu bagi saya menimbulkan 1001 tanda tanya dan kegusaran. Jadi bagi saya perkara asas ini telah ditegur oleh Raja-Raja Melayu, Raja-Raja pemerintah. Dan inilah sepatutnya, selain daripada isu perlembagaan yang saya sebutkan tadi, menjadi perkara asas yang diselesaikan dalam mesyuarat ini, dalam sidang ini. Tapi apakan daya, apa yang berlaku hari demi hari kita dikejutkan. Contohnya pada hari Selasa, ya, 27 Julai, kita membaca bagaimana Yang Berhormat Gua Musang telah meminta kerusi beliau dialihkan. Kita tak tahu berapa ramai, ya, dalam keadaan simple majority itu menjadi wafer thin majority. Is that sustainable? Ya, berapa lama boleh bertahan? Adakah keputusan-keputusan yang dibuat boleh diguna pakai? Dan ini menimbulkan krisis demi krisis, ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Selesaikan sekarang, ya. Dan kita lihat juga daripada kenyataan Istana Negara dan penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Raja-Raja berpandangan, ya, ataupun titah pandangan, sekarang ini adalah masa yang tidak sesuai untuk kita adakan pilihan raya. Itu yang saya faham, ya, daripada kenyataan itu. Jadi penyelesaiannya perlu dengan cara yang lain, ya, dan saya setuju, ya, dengan Yang Berhormat Ahmad Fadli. Dalam keadaan sekarang ini, kita semua kena mainkan peranan untuk menyelesaikan masalah COVID, ya, dan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat. Di sebalik penyelesaian yang kita cuba ikhtiarkan, kepimpinan itu mesti mempunyai hala tuju yang jelas, ya, dan stabil dan efektif, ya, berkesan. Jadi bagi saya ini mesti kita selesaikan mungkin dalam sidang kali ini. Okey, kami berhenti rehat seketika dahulu. Dialog Tiga Penjuru kembali lagi selepas ini. Pertentangan idea dan juga percambahan idea itu yang kami raikan dalam Dialog Tiga Penjuru. Hari ini kita bercerita bagaimana dapat bersatu menangani pandemik bersama 3 orang ahli panel kami. YB Fahmi Fazil mengatakan bahawa ya, titah Paduka Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu juga mengatakan bahawa ini bukan masa yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya kerana pandemik. Tetapi persepsi dan juga konotasi yang diberikan kepada persidangan parlimen juga dan juga sidang Dewan Rakyat ialah, oh, nanti akan berlaku perubahan kerajaan, pertukaran kerajaan dan sebagainya. Dan perkara ini sentiasa membelenggu baik di ahli politik dan juga sebanyak persepsi kepada rakyat. Pada pandangan YB Fahmi Fazil, adakah itu penyelesaiannya? Kerana kalau negara lain ada masalah berganda, masalah krisis ekonomi, masalah kesihatan, krisis kesihatan, tapi Malaysia ada yang kata unik, tapi kita rasa rakyat rasa parah kerana kita ada krisis politik. Justru bagaimana penyelesaian menarik rambut dalam tepung dan sebagainya ni? YB Fahmi Fazil dahulu sebelum saya ke YB Ahmad Fadli. Baik, tarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Sekarang ni selerak ke? Sekarang ni kita tengok fakta, ya, kita tengok angka dan bukti yang ada. Berapa jumlah kes positif setiap hari pada 11 Januari berbanding pada 16 Jun ataupun 1 Jun waktu PKP 3.0 bermula pada hari ini. Peningkatannya tidak boleh dinafikan. Kita lihat jumlah kematian, ya, dan kita lihat banyak lagi angka-angka yang boleh kita sajikan. Jadi jelas ikhtiar kerajaan yang ada sekarang ini, perancangan ataupun plan itu bagi saya tidak rapi. Ya, sebenarnya menyelesaikan masalah politik ini ada pelbagai cara, ya, dan antara lain ialah mendengar pandangan dan membentuk satu ikhtiar bersama. Tapi ramai daripada menteri-menteri yang kita lihat pada waktu ini
mereka enggan mendengar ataupun menerima pandangan. Mungkin sebab kami ni ya begitu bersemangat, seperti yang saudara Edin sebutkan tadi tu, tergerak angin dalam diri kami, dalam jiwa kami sebab kesengsaraan rakyat. Saya bila tengok, saya bagi contoh ya. Yang Berhormat Menteri Wilayah, beliau bertemu dengan semua ahli-ahli parlimen wilayah baru sekali ya. Saya sudah ada PKPD di kawasan saya, 4 PKPD. Tahu tak, Saudara Zul, berapa kali saya telah dijemput untuk duduk berbincang, bermesyuarat, mencari jalan penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi? Sifar, zero kali. Tapi bila bakul makanan tak ada, bila masalah yang dihadapi, kawat berduri tak cukup, diorang pergi kepada siapa? Jumpa saya. Saya diminta untuk menyelesaikan, tapi saya tidak dilihat sebagai seorang pemegang taruh. Jadi walaupun Agong Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah meminta semua bekerjasama, tapi kerajaan dan menteri-menteri tidak mahu melihat kami sebagai sebahagian daripada penyelesaian. That is the fundamental problem with this administration. Mereka begitu risau. Kami bukannya nak, kan? Tapi kami nak selesaikan masalah ini. Tapi kalau tak dapat nak diselesaikan, tukar. Itu adalah satu penyelesaian. YB Ahmad Fadli, komen dan juga reaksi? Ya, saya merasai apa yang disebut oleh saudara YB Fahmi Fadli tadi, iaitu kalaulah ia merupakan satu kenyataan, saya kira ia perlu untuk diperbaiki dengan segera sebab ahli-ahli parlimen inilah mereka menjadi tempat rujukan untuk masyarakat, untuk rakyat. Saya pernah menjadi ahli parlimen pembangkang dan kami berada di barisan pembangkang begitu lama dan kita merasai betapa kalau kita di anak kiri dan sebagainya. Sebab itulah saya setuju ahli-ahli parlimen yang ada, tak kira pembangkang atau kerajaan, mereka perlu dilibatkan dalam gerak kerja untuk membantu rakyat. Ini masanya dan itulah saya kira semangat daripada titah Raja-Raja Melayu, iaitu mengedepikan politiking. Kita ketepikan politiking dan ketepikan usul-usul politik ini. Kita duduk semeja, paling tidak untuk dalam masa 2-3 bulan ini, kita menteri-menteri panggil siapa yang terlibat dan sebagainya. Ya, saya nampak kerajaan sudah ada hasrat sedikit sebanyak melalui pembentukan jawatan kuasa darurat, pembentukan jawatan kuasa, berbagai-bagai jawatan kuasa yang ada, tapi ia masih belum cukup untuk dilihat kerjasama rentas parti yang diharapkan oleh kerajaan, oleh rakyat. Sebab kita kena ingat ahli-ahli parlimen yang ada di dalam parlimen ini, separuh daripadanya adalah merupakan pembangkang, separuhnya ialah kerajaan. Ya, tak kira mana-mana pihak yang melepasi border 110 atau 111 bilangan ahli parlimen, tetapi ia boleh dikatakan separuh 50%. So kalau kita mengedepikan terus pembangkang, kita seolah-olah mengedepikan 50% rakyat Malaysia yang ada. Saya kira which is itu bukan satu benda yang sihat. Sebab itu kalaulah apa yang disebut oleh YB Fahmi tadi merupakan satu perkara yang real, saya kira ia perlu untuk diperbaiki. Tak kira lah di mana-mana, sama ada di wilayah atau di mana-mana saja di negeri lain. Saya di Kelantan ni tak kisahlah. Kelantan ni hari ni baru ada ahli parlimen pembangkang, iaitu Gua Musang. Ya, sebelum ada macam sebelum daripada ini. Jadi saya tak rasa sangat bagaimana kewujudan ahli parlimen pembangkang di Kelantan, tapi di negeri-negeri yang lain yang ada sepatutnya dipanggil. Cuma untuk sampai kepada yang disebut tadi, untuk sampai kepada tukar kerajaan, saya rasa itu bukan semangat yang dikehendaki oleh titah Raja-Raja Melayu. Sebab untuk sampai kepada tukar teraju pemerintahan itu memerlukan proses yang tersendiri. Kita tahu bahawa suasana pada Februari tahun 2020 memakan masa hampir sebulan, dan dalam masa sebulan ini pandemik ini kita tak tahu macam mana lagi berlaku. So kerajaan perlu mengubah kaedah mereka, mengubah cara mereka, dan begitu juga kalau ada ahli-ahli parlimen yang rasa tukar kerajaan itulah cara yang terbaik, saya rasa itu juga tidak tepat. Dengan hujah-hujah YB tadi, akhirnya kadang-kadang sesuatu yang sangat mustahil untuk berlaku, ahli-ahli parlimen ataupun yang berbeza blok dan juga warna parti untuk bekerjasama. Ia kadang-kadang kedengaran sangat ideal di Malaysia, dan saya digelar terlampau optimis untuk melihat itu berlaku. Kadang-kadang ada berlaku, contohnya YBKJ dengan YB On Kiaming bekerjasama untuk vaksinasi. Saya rasa YB Fadli dan juga YB Fahmi Fazil juga
melakukannya dalam beberapa faktor dan juga situasi yang berbeza, tetapi ia tidak diarus perdanakan. Jadi sampai bila kita melihat ada konotasi bahawa politik kena pertentangan, walhal kita ada masalah yang sangat-sangat besar. Ya, pandemik ini telah diberi istilah, diungkapkan ya, di merata dunia sebagai the great leveler yang meratakan semua. Dan apabila semuanya menjadi rata, kita dapat nampaklah bagaimana masalah di semua aspek itu begitu mendalam. Jadi sebenarnya semua yang dikatakan oleh saudara Zul ini sebenarnya dia adalah hakikat dalam satu demokrasi yang berfungsi, a functional democracy. Ya, ia bukannya sesuatu yang menjadi idaman atau optimis atau perkara sebegitu. Ia harus berlaku. Dan dari segi titah Duli Yang Maha Mulia yang menyarankan kita adakan satu kerajaan stabil, bagi saya ia sangat jelaslah. Ia bermakna satu pentadbiran yang stabil, yang kukuh, yang dapat menangani pandemik ini dengan cara yang efektif, ya. Yang sangat diperlukan pada masa ini adalah consultative government. Ya, satu pentadbiran yang konsultatif. Ini bukan masanya, saya rasalah, dan saya mewakili orang ramai kalau tak silap saya, untuk mengira kerusi, kerja rebut kerusi, memainkan politik kuda liar dan sebagainya. Ini bukan masanya. Tetapi dari segi kerajaan, saya rasa prinsipal atau aspek ini, kerajaan yang satu pentadbiran yang konsultatif dan yang dapat menyentuh, ya, kepakaran di setiap ruang, bukan saja di kalangan orang ahli politik, ahli parlimen, tapi harus keluar, kepakaran harus tetapi saya rasa ni kadang-kadang terasa macam administration pentadbiran ini beroperasi sebagai satu kabal, ya, sangat terpencil. Saya rasa ini tidak satu cara yang meyakinkan orang ramai lah. Dan saya ingin menekan sekali lagi, matlamatnya adalah 3. Kita harus tahu dengan sangat mendalam seperti mana di negara Singapura misalnya. Setiap hari bukan kita terpegun pada angka saja. Ya, pandemic, the nature of the pandemic ini akan diperbahaskan oleh pakar-pakar, ahli parlimen, oleh pemimpin-pemimpin. Ini saya rasa tidak berlaku di sini. Kemudiannya kita harus menangani hakikat kehidupan orang ramai, dan bagaimana kita boleh membina plan-plan yang memang efektif dan pendekatan yang masuk akal dengan cara distribution. Yang lagi satu, setiap pendekatan itu harus terperinci, ya. So saya juga ingin tahu bagaimana segala setiap plan bagi negara itu akan devolve. What's the devolution ke kampung-kampung, ke daerah-daerah dan sebagainya. Proses vaksinasi pun harus berlaku begitu. Jadi ini harus diperbincangkanlah, dan Badan Pemulihan Negara akan melibatkan siapa, dengan jangka masa apa. Saya rasa ini adalah masalah-masalah yang sangat besar. Saya rujuklah, ini medan parlimen, kita harus ingat apabila kita bertapak di medan parlimen, ia adalah satu pengalaman yang bersejarah, ya. Ini adalah medan di mana Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak memperkenalkan rancangan seperti dasar ekonomi baru, perdebatan di antara Lee Kuan Yew dengan Dr. Mahathir pada awal-awal tahun itu. Ia adalah satu tempat perdebatan yang mempunyai sejarahnya tersendiri. Memang zaman pandemik ini tidak ada bezanya dalam riwayat hidup negara Malaysia, tetapi keadaan sekarang ini seakan selepas Mei 13 kejadian Mei 13 tahun 69, ya, apabila setiap ahli parlimen, tak kira parti, tak kira haluan, harus berganding bahu dan memang membahas secara panas dan tenat, tetapi secara yang sangat bermakna lah, dan membawa kepada satu kemajuan hadapan, bukan saja kita sebagai negara tetapi kita sebagai masyarakat, ya. Ini sedang berlaku di akar umbi.
ingin saya menekan di sini. Kadang-kadang saya rasa jurang kematangan di antara mereka di akar umbi dengan ahli-ahli politik dan pemimpin kita ni sangat-sangat lebar lah, sangat-sangat besar. Semalam Prof Ulung kata ada yang kata kerajaan gagal, tapi pembangkang harus prihatin. Ini adalah peluang yang sama-sama untuk semua ahli politik melakukan kebaikan dan juga kebajikan. Namun begitu, YB Fahmi Fadzil, kalau saya mengambil contoh, apabila Perdana Menteri mengatakan bahawa Majlis Pemulih Negara menjemput wakil daripada pembangkang, sebenarnya bagaimana kita dapat melihat bahawa ini adalah satu yang dapat digerakkan secara serius, ada hasilnya, ada kolaborasinya dan bukan semata-mata dilihat sebagai sesuatu retorik politik dan sebagainya. Pandangan YB Fahmi Fadzil, sebagai pembangkang, apa yang dapat dilakukan dan juga disumbangkan menerusi platform seperti ini? Saya bukan nak kata saya skeptikal ya, sebab kalau kita lihat ia dibentuk tanpa berbincang dengan pihak pembangkang dulu ya, untuk meneliti. Kami dijemput kemudian, diisi dulu dan hanya diberikan 3 tempat, walhal pembangkang ni besar ya. Sekarang ni bukan sahaja Keadilan, DAP, Amanah ya, Pejuang, Muda, malah Gua Musang mewakili UMNO ya, dan juga Bebas ya, UPKO, PSB, ramai. Jadi bagi 3 sahaja ya, itu bagi saya sepatutnya lebih ikhlas ya, itu satu. Tapi yang lebih perlu kita ya, saya sebagai ahli parlimen ingin lihat sebenarnya di parlimen ialah plan pemulihan negara itu ya, plan pemulihan negara ya. Semalam pada hari Isnin ya, sewaktu Perdana Menteri datang untuk memberi ucapan, memberi penerangan ya, tidak ada perbahasan, hanya celahan ataupun memohon penjelasan dan kepada penerangan menteri ataupun Perdana Menteri pada waktu itu. Kita tidak dapat lihat isu-isu yang dibangkitkan oleh ramai ahli parlimen dijawab dengan tuntas, dengan baik ya, dengan menyeluruh oleh Menteri Penyelaras Plan Pemulihan Negara, iaitu Tengku Zafrul ya. Beliau adalah Menteri Keuangan ya. Dan bagi saya belum lagi, saya tak pasti lagi what to make of this ya. Dan sebenarnya sekarang bila parlimen bersidang, sepatutnya Perdana Menteri jemput ketua pembangkang. Kita duduk, bukanlah minum teh ya, tapi bertemu. Ini nak hadir ke parlimen pun bukan main susah ya. Jadi saya harap ya, langkah pertama bagi Perdana Menteri datang ke parlimen ya, bukan saja sebelah pagi, tapi datanglah the whole day. Mari bercakap dengan kami. Kami berada di lapangan sebelum sidang khas ini bermula. Ya, saya di Lebah Pantai setiap hari ya, melihat keadaan di PPR, di rumah kos rendah, di rumah setinggan, di kampung ya. Lebah Pantai pun ada kampung ya, YB Fadli. Lebah Pantai pun masih ada kampung Kerinci ya. Pasir. Jadi datang jumpa kami. Dia tak nak. Tapi kalau itu tidak jadi, tidak bolehkah ini jadi sebaliknya? Kerana pembangkang cukup besar pada kali ini. Mungkin jiwanya juga lebih besar untuk mengubah dan juga menyertai dan juga mengambil langkah yang lebih aktif dan juga proaktif. Ya. Saya rasa Saudara Zul betul, lebih besar ya dari segi teorinya, daripada parti-parti yang ada dalam kerajaan pada waktu ini. Kalau kita lihat kepada kenyataan Presiden UMNO, tapi kita ketepikan dulu isu retorik ya, ataupun polemik politik. Sekarang ni cuba kita lihat ya, di pihak pembangkang ada tokoh-tokoh seperti Dr. Lee Boon Chye, mantan Timbalan Menteri Kesihatan, Dr. Zulkifli Ahmad ya, mantan Menteri Kesihatan. Sepatutnya mereka ini dimanfaatkan pengalaman mereka oleh Menteri Kesihatan dan tak perlu disebut wujudkan satu plan pemulihan. Patutnya dari awal ya. Dr. Lee Boon Chye, he is a practicing heart surgeon. Dia bukan doktor sunat ke doktor GP ke, bukan. He is a specialist dan dia faham ya, bila ditegur Menteri Kesihatan contohnya tentang isu doktor berhartal ya, dan kerajaan mengatakan bagi kontrak ya, 4 tahun. Tapi Dr. Lee mengatakan to be a specialist perlukan 8 tahun. Maksudnya menteri-menteri yang ada di pihak kerajaan perlu lebih berpijak di bumi yang nyata ya, dan datang berjumpa kami, libatkan kami, bukan hanya sebagai tokenism, nak melengkapkan kemudian ya. Tak,
itu bukan yang dititahkan oleh raja-raja pemerintah. Untuk ada ikhtiar yang betul-betul berkesan menyelamatkan negara daripada wabak pandemik COVID-19 ini, kita perlu bekerjasama. Tapi bekerjasama tu biarlah ikhlas. YB Fadli, mungkin maksudnya memang tak berkomunikasi ke antara dua-dua blok dan juga ahli-ahli politik ni pada ketika ini? Kalau itu kita dapat fahami, adakah sukar untuk berkomunikasi, bergerak, bersatu dan juga bekerjasama dalam waktu ini? Saya tidak boleh menjawab bagi pihak kerajaan ya, Ustaz Razul. Saya mendengar apa yang diluahkan oleh YB Fahmi Fadli tadi. Ya, kalau itu merupakan satu permintaan daripada pembangkang, why not? Saya rasa kerajaan kena buka pintu lah. Dan saya boleh setujulah kalau nak kerjasama tu biar ada keikhlasan. Kalau di peringkat kami ahli-ahli parlimen biasa, saya kira kerjasama itu sudah wujud. Saya tidak ada masalah. Bahkan saya setiap hari berada dalam mesyuarat PAC. Pengurusi saya YB daripada Ipoh Timur, daripada DAP. Di sana ada YB Lumut, YB Pematang Pauh, beberapa YB daripada Johor dan sebagainya. Jadi DAP, PKR pun ada dalam PAC. So kami setiap hari kami duduk bersama untuk nak bincang tentang isu-isu melibatkan PAC. Hari Selasa kami panggil Menteri KJ, tadi kami panggil YB Menteri Kewangan. So saya kira di peringkat ahli-ahli parlimen biasa ini kerjasama itu wujud. Begitu juga dalam beberapa jawatan kuasa yang lain. Saya tidak ada masalah. Tapi kalau yang disebut oleh YB Fahmi tadi, saya kira bukan di peringkat ahli parlimen biasa, tapi ia di peringkat lebih tinggi, di peringkat kerajaan, membentuk polisi dan dasar pentadbiran negara. Saya setuju, kerjasama perlu diwujudkan, kerajaan perlu buka pintu dan biar ikhlas. Ambil pandangan yang baik, kita laksanakan. Setidak-tidaknya dengan kerjasama yang wujud di luar daripada parlimen ini, saya kira boleh menyejukkan suhu di dalam parlimen. Mereka sudah ada channel untuk mereka salurkan pandangan-pandangan mereka. Saya dengar perbahasan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang tadi, hari Selasa, Isnin dan sebagainya. Saya kira banyak juga perkara-perkara yang boleh kita ambil sedikit semak. Walaupun ada sebagainya, saya kira ada juga retorik. Tetapi ada sebahagiannya saya kira kita boleh ambil sebagai suatu pandangan. Sebab wabak pandemik ini kali pertama ia melanda negara. Tidak ada siapa boleh mendabik dada. Mereka ada pengalaman dalam mentadbir negara ketika wabak pandemik ini. So, baik kerajaan maupun Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional UMNO yang pernah menjadi kerajaan sebelum daripada ini, semua tidak ada pengalaman. Bahkan saya rasa saya tidak keterlaluan untuk saya menyatakan pendekatan try and error. Saya rasa itulah pendekatan yang sudah diambil dan sedang diambil pada hari ini. So, dalam kita berdepan dengan tentera ataupun musuh yang tak pernah kita hadapi ini, kerjasama dan kolaborasi daripada semua pihak itu sangat-sangat perlu untuk kita laksanakan. Okey, kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Dialog 3 penjuru malam ini istimewa. Saya bersama dengan YB Lembah Pantai, YB Pasir Mas dan juga seorang lagi bukan YB tapi merupakan pengasas pesaka, saudara Idinku. YB Pasir Mas dan juga YB Lembah Pantai, saya selalu mendapat percanggahan idea dan juga pertemuan idea dalam program Dialog 3 penjuru ini. Dua blok yang berbeza tapi selalu memberikan idea-idea yang bugar. Akan tetapi tidak popular di Dewan Rakyat dan juga tidak menjadi arus perdana di Dewan Rakyat kerana ianya tenggelam dalam pekikan dan juga mungkin ada yang kata makian dan sebagainya. Adakah sistem whip dan sebagainya itu mempengaruhi tindakan dan juga cara di Dewan Rakyat? Kalau dapat dijawab secara pendeknya, YB Fadli dan juga YB Fahmi Fazil. Mungkin saya dulu. Dia sebenarnya bukan sistem whip. Whip itu lebih kepada disiplin bila ada undian, ya. Tapi dia lebih kepada seperti yang YB Fadli sebutkan. Dia sebenarnya hubungan antara ahli-ahli parlimen. Kebanyakan daripada hubungan tu bersifat personal. Ya, saya kenal, ya, maka dah kenal, dah ada isu yang dibincangkan bersama. Maka biasanya apa-apa ketajaman yang ada dalam hubungan tu akan bukan menjadi tumpul, tapi dia lebih fokus kepada isu-isu yang lebih orang kata praktikal. Jadi bagi saya, kalau ada hubungan yang baik,
at least at the personal level. Macam YB Fadli sebut, bila ada peluang untuk bekerjasama dan kita boleh lihat dan tukar pandangan. Oh ya, aku sebenarnya tak jauh pandangan pasal isu ni dengan ahli parlimen daripada sebelah sana. Dan itu bagi saya, dia memanusiakan musuh politik, ya. Dan itu sebenarnya empati yang mungkin di kalangan rakyat mereka lihat ahli parlimen ni semua nak bergaduh je. Tak. Saya dengan YB Pasir Mas tak pernah bergaduh, ya, contohnya. Kalau jumpa mesti tegur, kan. YB Pasir Mas komennya, tapi rakyat tak rasa macam tu. YB Pasir Mas. Ya, saya kira itu peralihan minda itu perlu berlaku. Rakyat juga perlu melihat bahawa mereka hantar ahli parlimen ke Dewan Rakyat bukan untuk bergaduh. Kadang-kadang rakyat ini dia lebih suka menjadi macam penonton seri tinju. Mereka suka tengok ahli parlimen ni bergaduh. Bahkan saya sendiri pun sebelum masuk Dewan, ramai yang pesan, pukul berat-berat, kata berat-berat. Saya kata, jadi kadang-kadang minda seperti ini perlu saya rasa perlu diperbetulkan sehingga menghasilkan ahli parlimen dalam Dewan. Mereka tak rasa memekik itu menjadikan mereka hero. Mereka tak rasa dihalau keluar dari Dewan itu menjadikan mereka hero. Kalau ini berjaya untuk kita untuk laksanakan, saya nampak bahawa parlimen kita ini dalam masa beberapa penggal akan datang ini, insya-Allah saya kira akan masuk ke fasa di mana kita boleh duduk bersama dan tidak ada lagi suasana-suasana yang kita lihat seperti hari ini. Hari ini sudah bergerak ke fasa yang matang saya kira, tetapi ia memerlukan masa, memerlukan ajakan paradigma. Okay, sorry Idin, saya rasa nak mencelah di situ, silakan. Saya dah lama nak mencelah sebenarnya. Silakan. Saya agak yakinlah bahawa banyak persetujuan di antara dua-dua YB yang berhormat di sini. Saya sebagai wartawan selama 30 tahun dan sudah biasa ke parlimen. Saya tahu bahawa selepas keluar daripada Dewan tu, banyak daripada ahli parlimen tu kawan dan akrab, dan itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi dalam zaman pandemik ini, saya agak peliklah kita membicarakan perkara yang boleh dianggap sudah jadi part of the norm, ya. Sekarang ni adalah peluang untuk kita merevolusikan sistem. Sebenarnya backbenchers ni harus ada pengaruh yang jauh lebih kuat. Saya kadang-kadang merasai dia dalam reka bentuk parti politik pun ada budaya feudal ini kadang-kadang, ya, di mana mereka yang betul benar mewakili akar umbi tidak mempunyai suara untuk mempengaruhi proceedings yang berlaku dalam satu-satunya parti politik. Sebenarnya saya rasa budaya ini harus berubahlah, ya. Dan kita harus memegang kepada konsep pentadbiran konsultatif, dan sekarang adalah zamannya di mana ia benar-benar diuji, ya. Dan juga setiap wakil rakyat itu sebagai suara rakyat lah, yang mempunyai kemerdekaan dan kebebasannya sendiri untuk meluahkan bukan saja sengsara tetapi masalah dan juga harapan dan juga buah fikiran rakyat di konstituensi mereka. Jadi saya haraplah kita ambil peluang untuk benar-benar merevolusikan sistem berparlimen di negara kita. Ini adalah masanya, bukan untuk kita masih bercakap dengan secara tradisional dan konvensional. Kita harus mempunyai buah fikiran yang benar-benar dapat menangani isu-isu yang sangat-sangat besar. Misalnya sekarang ini kita harus menangani isu kurang pelaburan dalam sistem perubatan kita, ya. Ini tidak berlaku dalam 1 tahun saja. Sudah hampir 10-20 tahun mungkin berlaku. Dan ini adalah peluangnya, sudah terbongkar semuanya masalah. Jadi saya haraplah wakil-wakil rakyat kita mempunyai iltizam politik untuk menangani ini, tak kira haluan parti, haluan ideologi dan sebagainya. Dan revolusi itu menuntut juga pengorbanan. Pengorbanan itu mungkin adalah perkara yang sebesar-besarnya sehinggalah perkara yang sekecil-kecilnya perlu dituntut daripada ahli parlimen dan juga ahli politik pada hari ini. Menuju ke hadapan, YB Fahmi Fadzil, dahulu saya mulakan apa yang kita perlu dan juga boleh lakukan, kerana mungkin perspektif seorang ahli parlimen berbeza dengan rakyat yang melihat proses perjalanan mesyuarat khas. Akan tetapi
saya pasti setiap seorang ahli parlimen ada iltizam dan juga harapan untuk membawa sesuatu yang lebih baik untuk negara ini. Bergerak ke hadapan bagaimana? Kestabilan, menyelesaikan masalah dan juga akhirnya nanti memberikan bukan sekadar harapan kepada rakyat, memberikan keyakinan kepada rakyat untuk bersama-sama mengharungi detik sukar ini. Bagi saya yang paling penting adalah kepimpinan itu mesti yakin, mesti kukuh, mesti berkesan ya, untuk menggabung ataupun menggembling semua pihak, tenaga daripada semua pihak, idea daripada semua pihak untuk kita cari penyelesaian. Isu yang kita hadapi, masalah di hadapan kita adalah masalah yang tak pernah kita lalui. Itu adalah realiti. Dia adalah multiple crisis yang berlaku serentak. Ya. Ekonomi, kesihatan, pendidikan, ya, dan macam-macam lagi. Jadi banyak daripada ikhtiar itu tidak boleh, dia tak boleh cara konvensional. Dia mesti asymmetrical, cara yang lain, cara yang berbeza. Dan bagi saya, dia bermula dengan kepimpinan yang ada orang kata keyakinan dan kemahuan dan juga pandangan yang sangat jauh. Kita sekarang ni berjuang bukan untuk diri sendiri ataupun parti, tapi rakyat dan masa depan negara. Kalau perkara ini tidak menjadi asas kepada setiap ikhtiar kita, maka susah dan banyaklah masalah yang akan kita hadapi. Bagi saya, harapan saya sidang parlimen beberapa hari saja lagi ini akan dapat setidak-tidaknya menunjukkan kepada rakyat apa masalah kita, apa potensial penyelesaian yang boleh kita lakukan, dan dari situ kita keluar parlimen nanti dapat kita selesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. YB Pasir Mas, bagaimana pula jalan keluar memandang ke hadapan dan juga saya selalu menggunakan perkataan ni, kita selalu menunggu sinar cerah di hujung terowong tapi terowong ni macam panjang sangat lagi. YB. Ya, moving forward ini saya rasa dalam jangka masa pendek ini kerajaan sebagaimana disebut tadi, kerajaan saya kira boleh memperlihatkan keikhlasan mereka dengan menjemput ahli parlimen, pimpinan pembangkang untuk duduk semeja. Kita bincang bagaimana untuk menggerakkan paling tidak dalam masa 2 bulan ini untuk kita mencapai herd immunity, program vaksinasi. Kita sama-sama untuk kita jayakan program vaksinasi ini. Saya kira untuk dalam masa 2 bulan ini sahaja. Kalaulah semuanya bergerak di atas tracknya, atas landasannya, insya-Allah kita akan berjaya keluar daripada kemunduran ini sedikit demi sedikit. Tetapi apa yang penting ialah semua pihak perlu menunjukkan keikhlasan masing-masing. Sidang parlimen ini yang akan berakhir beberapa hari ini dan mungkin akan disambung pada hari Isnin ini, perlu untuk dijadikan sebagai kesempatan yang paling baik untuk melaksanakan agenda ini. Untuk jangka masa panjang, saya kira semua pihak perlu masing-masing berlapang dada. Kita politik, kita boleh berbeza dari sudut politik, tetapi masing-masing perlu untuk nak menyedari bahawa kelompok-kelompok inilah sebenarnya akan terus wujud di Malaysia. Saya ambil contoh macam PAS, sudah ada penyokong tegarnya yang tidak akan, saya kira dari sudut atas kertasnya tidak akan hilang di bumi Malaysia ini. Begitulah juga parti-parti lain, parti-parti DAP, Keadilan dan sebagainya. Mereka inilah kelompok-kelompok yang memang akan terus wujud di Malaysia ini. So, kalau kita fikir bahawa kita nak sampai satu tahap di mana hanya kita sahaja wujud di Malaysia ini, saya rasa tidak akan sampai ke tahap itu. So, kita kena fikir macam mana untuk kita meraihkan semua kepelbagaian ini, untuk kita duduk semeja dan semua pihak mendapat bahagiannya masing-masing. Keknya dibahagikan dengan secara adil kepada semua pihak untuk kita sama-sama hidup di Malaysia ini. Sebab generasi ini, kita akan melihat generasi ini akan mewariskan kepimpinan ini pada generasi yang akan datang. Malaysia ini harus diwariskan dengan gaya dan kaedah yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Ya, terima kasih. Saudara Idin, bercerita mengenai masa depan menimbulkan kebimbangan dan juga keresahan di sebahagian besar rakyat Malaysia pada hari ini. Tetapi itu perlu kita bincangkan pada malam ini dan itu usaha memberikan sinar yang baik untuk masa depan perlu bermula apa yang berlaku di Dewan Rakyat pada hari ini. Jalan keluar, solusi ataupun bagaimana kita melihat ke arah pemulihan dan juga mengembalikan kestabilan dalam berbagai aspek dalam negara ini. Pandangan Idin bagaimana? Ya, kita harus membuka ruang untuk satu masa hadapan yang radikal.
Dan saya bukan saja saya tidak merujuk kepada politik radikal dan sebagainya, tetapi buat fikiran yang benar-benar radikal. Kalau saya dengar hujah-hujah kedua YB hari ini yang boleh dikatakan di kalangan golongan muda, ia meyakinkan saya lah. Tetapi saya rasa dalam kerangka parti politik mereka itu, mereka harus sekarang ni bersemuka dengan naga-naga tua. Sebenarnya kita sangat-sangat terjebak hasil daripada kemelut di antara ego-ego naga-naga tua. Dan saya memang mengiktiraf kepintaran, kebijaksanaan kebanyakan daripada YB yang agak muda ya. Tetapi saya tidak kurang yakin apabila di dalam kerangka parti politik ni ia menjadi satu budaya angkuh saja. Tetapi kita harus, apabila kita berbincang hari ini, ada satu tajuk yang sangat radikal dibincangkan dalam persidangan Dewan, iaitu kita jangan menjenayahkan orang yang cuba bunuh diri. Ya, ini adalah satu major paradigm shift ya dalam budaya kita, dalam pendekatan agama dan sebagainya. Apabila kita cuba memahami fenomena bunuh diri ini dari segi psikologi, dari segi ekonomi, sosiologi dan sebagainya, dan bukan secara mengikut tradisi saja. Apabila kita bincang misalnya tentang ekonomi, ia bukan saja untuk bagaimana kita dapat memulihkan ekonomi sekarang, tetapi apabila kita menyaksikan apa yang sedang berlaku di dunia sekarang ini, kita akan menghadapi satu economic transformation. Apakah kita bersedia? Apakah bayangan transformasi ekonomi itu Malaysia ini akan, bagaimana ia akan beri posisi sendiri dalam dunia yang sudah pasti akan berubah. Ini adalah soalan-soalan yang sangat-sangat besar dan berat ya. Dan inilah yang saya menggesa pentadbiran sekarang ini untuk jauh lebih terbuka ya dan mengamalkan sistem consultative administration. Semalam Dr. Chandra Muzaffar telah mengatakan bahawa kita terlalu terbeban dengan budaya adversarial politics ya, politik bermusuh. Sekarang ini saya rasa kita harus membuka ruang lah supaya mendapat buah fikiran dan bayangan masa hadapan dari pihak-pihak yang jauh lebih luas dan lebar. Itu juga menjadi harapan kita semua. Saya berterima kasih kepada panelis kita pada hari ini memberikan diskusi dan juga perbincangan yang mungkin berbeza ideanya tetapi penuh dengan rasa tertib dan juga kesopanan, dan saya tidak perlu menutup mic sesiapa pun pada malam ini. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.